Allahu 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 Allah Allahu Allah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita nikmat kesihatan, diberi taufik oleh Allah dapat kita menghadiri majlis ilmu pada pagi ini di rumah ngaji Maka. Diharapkan hadirin hadirat sihat walafiat. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dapat kita jadikan sebagai panduan dan pedoman di dalam usaha kita memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab tauhid kita pada pagi ini, kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Ambil muka surat 57. Sifat yang ke-9. Baik, insya-Allah. Dah, boleh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-9. Betul. Huraian sifat yang ke-9, yakni huraian sifat yang wajib bagi Allah. Huraian sifat yang ke-9, yakni huraian bagi sifat yang wajib pada akal, yang mesti ada pada zat Allah. Yang ke-9 daripada 20 sifat. Yang ke-9 daripada 20 sifat, yaitu sifat ilmu. Ilmu artinya, arti ilmu pengetahuan.
Ilmu artinya pengetahuan. Wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan mukallaf. Wajib pada syarak, yakni wajib pada undang-undang Allah. Syarak makna undang-undang Allah. Wajib pada syarak, iaitu apa wajib pada syarak? Perkara yang Allah perintahkan ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai perintah ataupun suruhan yang putus, perintah yang mu'tamad, tidak boleh diuzurkan sama sekali. Sama seperti solat, sama seperti puasa. Bila disebut wajib syarak, perkara yang Allah perintah ke atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, suka ataupun tidak, mahu ataupun tidak, seronok ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak, wajib dilaksanakan. Perkara wajib, fardu ain ni bukan pilihan, tak boleh pilih. Yang boleh pilih amalan yang wajib ataupun amalan yang harus. Amalan yang sunat ataupun amalan yang harus itu boleh dipilih. Apabila disebutkan wajib, itu bukan pilihan, itu paksaan. Jadi wajib ini paksaan daripada Allah ke atas diri kita mukallaf. Kenapa dikatakan paksaan? Kerana di situ ada ancaman daripada Allah. Barang siapa meninggalkan solat, Allah memberi ancaman mereka akan dihukumkan dengan dosa dan diazab oleh Allah. Itulah dalilnya wajib itu merupakan paksaan daripada Allah. Begitulah juga haram, Allah paksa kita meninggalkan. Kerana barang siapa yang tidak meninggalkan, dengan makna dia melanggar perintah Allah dengan membuat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka mereka juga diancam oleh Allah, diberi dosa dan azab siksaan daripada Allah. Jadi jangan kita anggap dalam Islam ni semua tidak ada paksaan. Ada tempat-tempat yang tak ada paksaan, ada tempat-tempat yang ada paksaan. Bila kita belajar, mengaji, mendengar, baru kita tahu. Kalau kita tak nak mendengar, tak nak mengaji, tak nak belajar, kita tak tahu. Itulah untungnya mengaji, untungnya belajar, untungnya mendengar ilmu. Baik, jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Wajib kena tahu. Kalau tak tahu, berdosa. Kalau tak tahu, berdosa. Macam mana nak tahu? Kena belajar. Macam mana nak tahu? Kena belajar. Kerana mustahil untuk kita mengetahui tanpa kita belajar. Apa sahaja jenis ilmu, mustahil kita nak tahu, nak pandai, nak faham dengan tidak belajar. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, nak pandai, nak tahu, nak faham, kenalah usaha datang belajar, usaha cari, usaha keluar rumah, kena pergi cari ilmu. Kerana ilmu tak datang menyembah kat kepala lutut kita. Kena keluar cari. Allah dah bagi kita kenderaan hebat-hebat, mewah-mewah. Itulah di antara tujuan dia, nak memudahkan kita cari ilmu, nak mudahkan kita ibadat. Jadi tak ada alasan kita tak boleh nak menuntut ilmu, tak ada alasan, kerana Allah dah tolong kita dengan macam-macam kemudahan. Kalau kita nak keluar jauh daripada qaryah kita, boleh jadi sukar, Allah tolong jemputkan tuan-tuan guru, alim ulama datang ke qaryah kita, kampung kita, masjid kita, surau kita, agar orang kampung, ahli qaryah boleh datang ambil ilmu di surau, di masjid. Tapi sayang, Allah Ta'ala dah dekat kan, kita tak mahu.
Itu salah kita, bukan salah Allah. Baik, kemudian katanya musannif, wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat yang namanya, sifat tu namanya ilmu. Sifat ilmu. Jadi ilmu tu nama bagi sifat yang wajib ada pada zat Allah. Wajib pada akal maksudnya. Wajib pada akal kita. Apa maksud wajib pada akal? Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Tak boleh tiang. Tiap-tiap perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada ataupun mesti sungguh, tak boleh terima pada akal tiadanya. Itu yang dimaksudkan dengan perkara wajib. Contohnya sifat ilmu ni lah. Sifat pengetahuan. Akal kita mesti menghukumkan Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat pengetahuan. Lawan bagi sifat pengetahuan ni apa? Jahil. Jahil tu pun cakap Arab juga, Melayu kata apa? Jahil. Tak tahulah. Tak tahu, tak pandai, ataupun bodoh contoh. Maka sifat tak tahu, tak pandai, tak reti, bodoh, itu semua sifat yang mustahil. Akal kita menghukumkan mustahil ada pada Allah. Akal tak boleh terima adanya sebarang jenis sifat jahil pada zat Allah. Kerana jahil-jahil ni sifat kurang. Kalau ada pada Allah, membawa kepada kekurangan pada Allah. Sebab tu dipanggil sifat kekurangan. Jadi kita ni kekurangan. Kenapa? Kerana kepada kita ada sifat bodoh. Betul? Bodoh ke tak pandai? Bodoh lah, sedap sikit. Ajar diri kita tu merendah diri, menghina diri. Tak payah nak berasa pandai sangat. Bodoh lah, tak erti. Allah bagi akal suruh buat taat, kita guna akal buat maksiat. Bodoh lah tu. Kalau kata tak pandai kan macam hebat. Kita ni payah nak mencela diri. Kata orang bodoh senang. Kata bodoh ke diri sendiri payah. Sebab kita ni kasih dipuji. Tak suka dicela. Macam mana kita nak bertaubat kalau kita tak boleh nak mencela diri kita? Macam mana kita nak bertaubat sedangkan kita tak boleh nak mencela diri kita? Kerana ulama' sebut dah, di antara perkara-perkara rempah ratus yang nak kena ada dalam taubat tu mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri, menghina diri sendiri dengan Allah, bukan memuji diri. Kita tak berasa, kita kata aku tak pandai tapi dia lagi jahil lagi daripada aku. Aku jahat juga tapi dia lagi jahat daripada aku. Makna sifat takabur tu ada dalam diri kita. Makna masih lagi nak meninggikan diri lebih daripada orang lain. Waktu hati kita payah nak jadi baik. Tak boleh nak meletakkan diri kita di serendah-rendah tempat. Kita jenis kalau nak rendah lah, tapi jangan lebih rendah daripada orang lain. Tu kita. Kalau nak rendah lah, tapi janganlah sampai rendah daripada orang lain. Gagal. Gagal. Nak kata diri bodoh pun tak sanggup. Sebab apa? Itu kan bodoh. Dia tak pandai. Makna nak lagi tu memuji-muji diri tu. Kena ngaji tasawuf banyak sikit. Ngaji tasawuf banyak sikit. Kasih cuci hati kita. Yang suka memuji-muji diri sendiri, yang redha dengan diri sendiri, yang puas hati dengan diri sendiri, yang hakikatnya hina di sisi Allah. Baik.
Jadi wajib mengaku sungguh dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat ilmu, sifat pengetahuan, artinya pengetahuan. Dan tidak jahilnya Allah. Tidak jahil Allah ni wajib, mustahil ataupun harus? Faham tak? Tidak jahilnya Allah ni jahil tu mustahil. Tidak jahil tu wajib. Jahil tu mustahil. Baik, mana dalilnya? Mana dalil, mana bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan kepercayaan ataupun keimanan di dalam hati kita bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang mesti bersifat dengan pengetahuan. Mana dalilnya? Mesti kena tahu dalil, mesti ada bukti supaya kita boleh mengeluarkan diri kita daripada orang yang beriman dengan cara meniru-niru perkataan orang lain. Sebab tu perlu kena tahu, bukan perlu, wajib tahu dalil. Kalau tak, nanti kita termasuk dalam golongan orang yang beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki ilmu tapi dengan cara meniru orang lain. Sebagai contoh, awak percaya tak Allah Ta'ala mengetahui? Percaya. Mana dalilnya? Tu si Anu cakap. Nampak tak? Tu si Anu cakap, mak cakap, nenek cakap, moyang cakap. Sedangkan dalilnya, buktinya kita sendiri pun tak tahu. Ini dipanggil niru. Orang panggil golongan taklid. Meniru dalam bab akidah, meniru dalam bab pegangan. Jadi jangan. Sebab di situ ada khilaf ulama mengatakan orang yang meniru dalam bab akidah ni imannya tak sah. Ada ulama mengatakan tak sah lagi iman kalau sekadar meniru tanpa dalil. Jadi lebih baik tahu dalil daripada meniru. Kalau orang yang kita tiru tu betul, mujur. Kalau orang yang kita tiru tu salah, berat. Jadi ni ada dalilnya, buktinya daripada firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Ni dalil lah ni, ayat Quran ni. Firman Allah ni lah kita ambil sebagai bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajib, mesti bersifat dengan pengetahuan. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu. Jadi tiap-tiap sesuatu daripada apa ni? Dia tak sama dengan ayat yang sebelum ni, innahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha bikulli syai'in alim ni tak sama maksud dia. Dengan bab kudrat dulu. Dalam bab kudrat dulu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu perkara yang mungkin, yang harus. Kerana kudrat tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan mustahil. Kerana perkara yang wajib dan mustahil tak boleh berubah. Peranan kudrat mengubah sesuatu, mengadakan, meniadakan. Yang wajib tak boleh berubah menjadi tiada, yang mustahil tak boleh berubah menjadi ada. Dia pun di sini bukan nak cerita pasal kudrat dah, nak cerita pasal ilmu. Maka ta'alluq sifat ilmu dengan ta'alluq sifat kudrat berbeza, tak sama. Innallaha bikulli syai'in alim, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan tiap-tiap sesuatu. Maksud sesuatu itu masuklah perkara yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Itu ta'alluq bagi sifat ilmu, meliputi perkara yang wajib, mustahil dan harus. Alimun, maha mengetahui, sangat-sangat mengetahui. Alimun dengan makna yang sangat mengetahui, yang mengetahui. Dalam Quran disebut alim, dia tak sebut ilmu. Tapi faham lazim daripada alim. Alim makna yang mengetahui, lazim daripada mengetahui.
menunjukkan mesti ada pengetahuan. Lazim daripada melihat mesti ada sifat perlihat. Lazim daripada mendengar mesti ada sifat pendengar. Jadi dalam Quran tak sebut ilmu, dalam Quran tak sebut sama' basar, dalam Quran sebut sami' basir. Jadi kita jangan luruh daripada benda sangat. Tak ada sebut perkataan tu dalam Quran bid'ah. Tak ada sebut perkataan tu sebiji bulat-bulat bid'ah. Janganlah luruh daripada benda. Ada tempat nak kena belok juga. Baik, kemudian kata musannif, ini dalil. Orang panggil dalil naqli. Dalil naqli. Apa maksud dalil naqli? Makna bukti yang diambil. Dalil naqli makna bukti yang diambil daripada Al-Quran. Jadi ambil bukti daripada Quran, ambil ayat Quran tu sebagai bukti, itu namanya dalil naqli, dalil naqal. Jangan tak tahu dalil. Sekalipun kita tak boleh nak ulang balik ni, asalkan kita dah tahu dalil ni, lepaslah diri kita tu daripada tuntutan mengetahui dalil tadi. Sekalipun kalau orang tanya, kita tak boleh nak baca. Mana dalil Allah Ta'ala Maha Kuasa? Mana dalil Allah Ta'ala Maha Mengetahui? Tak ingat lah. Tapi aku tahu, tapi aku tak ingat nak baca. Tak apa dah, makna kita dah tahu. Belajar fardu ain ni bukan untuk bagi tahu orang. Belajar fardu ain ni untuk nak lepaskan diri sendiri. Nak bagi tahu orang tu cerita lain. Setidak-tidak kita lepaskan diri kita dulu. Maknanya andai kata ada fahaman yang mengajak kita, menghasut kita nak mengatakan Allah Ta'ala itu tak tahu, kita dah boleh tolak dah. Dah mustahil. Mana boleh nak kata Allah tak tahu? Dalam Quran Allah sebut dia mengetahui. Jadi nak kata Allah tak tahu, tak reti, tak pandai, mustahil. Aku tak boleh terima. Akal aku tak boleh terima nak katakan Allah Ta'ala tu tak tahu, Allah tu jahil. Sebab aku ada bukti dia. Mana bukti dia? Aku tak ingat. Tak apa dah. Makna kita dah boleh, makna kejam dah akidah kita tu. Sebab dah ada tempat berpegang tu. Dalil ni tempat pegang. Baik, dan ilmu itu, makna sifat ilmu itu ialah satu sifat. Jadi ilmu ni sifat, bukan zat. Ilmu ni sifat. Sifat ni dia duduk pada zat. Dan ilmu makna sifat pengetahuan itu ialah suatu sifat, ialah satu sifat yang ada ia sifat. Yang ada ia ilmu tu. Mana duduknya ilmu tu? Di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ilmu ni duduk pada zat Allah. Duduk pada zat Allah. Sejak bila ilmu ni duduk, ataupun sejak bila sifat ilmu ni ada pada zat Allah? Sedia kala lagi, bukan baharu. Ingat tu. Jangan kata ilmu Allah tu baru pula. Kalau seandainya sifat ilmu tu baru ada pada Allah, menunjukkan sedia kala lagi Allah bersifat jahil. Kalau sifat ilmu tu kemudian baru ada pada zat Allah, menunjukkan zat Allah Ta'ala itu sedia kala lagi bersifat jahil dulu, kemudian baru dia mengetahui. Makna ada juga kekurangan pada zat Allah. Akal tak boleh terima ada kekurangan pada Allah. Akal tak boleh terima ada kekurangan pada Allah. Jahil ni sifat kekurangan. Maha suci zat Allah daripada sebarang jenis kekurangan. Baik. Jadi kalau orang tanya sejak bila adanya sifat pengetahuan pada Allah, jawabnya sedia kala lagi. Bukan baru. Ilmu kita baru. Tinggi melangit mana pun ilmu kita baharu. Tiap-tiap baharu bina
Nanti habislah ilmu kita. Orang tak panggil dah kita doktor, profesor. Tak panggil dah. Bila mati orang panggil apa? Mayat. Orang panggil jenazah. Jenazah dah sampai. Orang tak tanya, doktor dah sampai. Tak, orang tak tahu ni doktor dah sampai. Ada. Orang mungkin beruang ada ni tu. Saya confuse, beruang ke beruang? Sebab saya tadi tengok signboard kat depan tu. Belah atas tulis beruang, belah bawah tulis beruang. Saya kata yang mana satu? Mana satu? Jadi muskil. Ditanya yang bertanggungjawab. Tanya yang buat signboard. Mengelirukan. Beruang ke beruang? Beruang datang beruang tu ke, ataupun beruang ada duit pitih tu. Jadi kita atas tulis selamat datang Bukit Beruang. Ni bawah ni Taman Bukit Beruang. Di mana satu? Behil. Tak, dia tulis Melayu. Dia tak tulis Behil. Okey, baik. Jadi ingat ilmu kita ni baru, jadi tak payah sombong lah. Pandai tinggi melangit macam mana pun tak payah nak hina orang. Sebab bila kita mati orang tak panggil dah profesor, doktor ke, cikgu ke, apa ke, orang tak panggil, orang panggil arwah. Jenazah dah sampai, jenazah. Angkat jenazah tu. Solat, dia tak kata angkat cikgu tu. Tak ada, angkat cikgu. Sungguh ke tidak ni? Dah tak nak ngaku juga. Ajar diri itu sikit. Tak payah nak gah lah. Semua ni tinggal tuan-tuan. Tinggal. Dunia ni sementara. Jadi tak payah nak bangga, nak sombong lah dengan apa yang kita ada ni. Sebab semuanya tinggal. Alam ni binasa. Dunia ni binasa. Bukan bumi ni, dunia ni binasa. Alam ni binasa. Allah akan binasakan bila datangnya kiamat. Tak ada apa yang tinggal. Jadi kita semua duduk numpang sini sementara. Jadi tak payah nak sombong dengan orang lain. Dunia ni permainan, tempat permainan saja, bukan kehidupan yang sebenar-benar. Kehidupan yang sebenar-benar, kesenangan yang sebenar-benar, kebahagiaan yang sebenar-benar, nulah akhirat besok. Tapi Allah jadikan, singgahkan kita, transitkan kita dekat dunia ni, kat bumi ni, supaya dapat buat amal kebaikan sebanyak mungkin. Jadi kena pandai buat amal, kena pandai cara simpan pahala amal. Jangan pandai buat sahaja tapi tak pandai simpan. Nanti kita rugi juga. Ibaratnya orang pandai cari duit tapi tak pandai menyimpan duit. Jadi rugi. Kerja puluh tahun orang ada duit simpanan, kita tak ada. Beramal ibadat puluh tahun dah, tapi balik akhirat muflis juga, fakir miskin. Sebab apa? Tak tahu, tak pandai cara nak simpan pahala. Mana contoh orang tak pandai simpan pahala? Solat, puasa, mengaji, mengajar, qiyamul lail, haji, umrah, zakat, wakaf, semua buat. Mengumpat pun buat, berdengki pun buat, sangka jahat pun buat. Ini contoh orang tak pandai simpan pahala. Auzubillah. Jadi kena buang sifat-sifat tu, barulah pahala yang kita buat ni insya-Allah berkekalan dan boleh kita ambil besok di hari kiamat. Kalau tak, dia bertukar jadi dosa. Na'udzubillah. Baik, kemudian katanya musannif, jadi ilmu kita baharu, ilmu Allah sediakala. Ta'alluq ilmu kita tidak meratai. Ini nak cerita perbezaan di antara sifat ilmu kita dengan sifat ilmu Allah. Sekalipun kita mendakwa kita ada ilmu, tapi ilmu kita tak sempurna. Ta'alluqnya tidak meratai, ta'alluqnya tidak meliputi. Adapun ilmu Allah ta'alluqnya meliputi, menyeluruh, secara terperinci, secara detail, secara halusi. Allah Ta'ala mengetahui satu persatu, bukan dengan makna bukan seperti kita mengetahui dalam bentuk bergilir-gilir. Lepas tahu satu, tahu yang ni pula. Lepas tu baru tahu yang ni pula. Lepas tu baru tahu yang ni pula. Itu ilmu kita. Allah dah.
meliputi segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Setiap zarah, setiap biji, setiap butir, semua ada dalam pengetahuan Allah. Ada berapa molekul air laut tu dalam pengetahuan Allah. Berapa berat air laut tu dalam ilmu Allah. Sebab apa? Dia yang buat. Hebat tak? Boleh lawan? Dah. Boleh lawan, jangan sangkal-sangkal Quran tu. Jangan komplain hukum Allah. Jangan komplain takdir Allah. Sebab Allah tetapkan, tentukan semua tu berdasarkan pengetahuan dia yang maha dahsyat tadi tu. Jangan kita nak berasa lebih bijak, lebih pandai daripada Allah. Sepatutnya Allah buat, sepatutnya Allah buat begini. Sepatutnya Allah buat begini. Sepatutnya Allah takdirkan begini. Ada benda yang tak patut Allah tentukan. Membuat benda tak patut ni menunjukkan Allah Ta'ala itu ada jahat. Betul ke tidak? Jadi jaga tuan-tuan, benda merosakkan akidah ni halus. Sebab itulah kena faham ilmu ni halus, supaya boleh selamat daripada benda-benda yang boleh merosakkan akidah secara halus tadi tu. Tak memada dengan kata Allah Ta'ala mengetahui tak jahil. Tak memada, betul dah, tapi tak memada lagi dalam nak menjaga tadi. Kerana tipu daya syaitan ni halus. Halus sangat. Kalau tanya Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Tapi dalam diam-diam dia kata Allah tak faham dia. Sedar ke tak? Tak faham ni sebahagian daripada jahil. Kata Allah tak faham masalah aku. Allah tak faham masalah aku. Allah tak faham masalah aku. Allah tak faham makna jahil Tuhan. Jangan melayang akidah nanti. Jangan buat pasal. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang nyatalah. Nyatalah, ini namanya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq apa? Inkishaf. Makna nyatalah, terbukalah, teranglah pada pengetahuan Allah Ta'ala, pada ilmu Allah Ta'ala tu. Segala perkara yang wajib. Apa maksud segala perkara yang wajib? Apakah segala perkara yang wajib? Makna segala perkara yang mesti yang wajib, mana yang mesti ada. Apa maksud yang wajib? Perkara yang mesti ada. Contoh dia mana? Zat Allah Ta'ala dan segala sifat dia. Tulis. Jangan melepong lah. Tulis. Tikang keluar peksa ni tak lama nak peksa dia ni. Jadi maksud perkara yang wajib itu adalah apa? Perkara yang mesti ada. Apa yang dimaksudkan perkara yang mesti ada? Zat Allah dan segala sifat-sifat dia. Betul? Tulis. Dobit kitab tu. Biar kitab kita tu penuh dengan tulisan. Dobit. Tulis, catat. Kalau boleh catat lah, lagi baik. Sebab kalau terlupa, nanti kan tengok tulisan huduh kita tu. Tengok tulisan huduh kita tu teringat balik. Seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingat. Kalipun tulisan kita buruk, orang tengok macam tulisan Korea. Kita je yang faham, tak apalah. Buka balik kitab kat rumah, tengok tulisan Korea kita tu. Zat Allah dan segala sifat. Kawan kita duk jeling sebelah, apa tulis. Tak apalah. Kita tulis, kita faham. Jadi penting catatan tu. Penting catatan. Setiap tulisan tu menambahkan pahala. Jangan main-main. Jadi yang nyatalah segala perkara yang wajib. Maksud yang wajib ni adalah zat Allah dan segala sifat-sifat dia. Jadi apa sahaja yang bersangkutan, yang berkaitan dengan hakikat zat Allah dan hakikat segala sifat Allah Ta'ala itu, semuanya nyata pada pengetahuan Allah. Sediakala lagi dia mengetahui tentang hakikat zatnya dan mengetahui tentang segala hakikat sifat-sifat dia. Bila Allah tahu? Sediakala lagi Allah tahu dah tentang dirinya dan segala sifat-sifat dia.
dan yang mustahil. Maksudnya nyata juga pada pengetahuan Allah tentang segala perkara yang mustahil. Apa maksud Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil? Maknanya mustahil ni apa? Perkara ada ke tak ada? Tak ada. Mustahil ni diri benda mustahil ni ada ke tak ada? Diri benda mustahil tu ada ke tidak? Diri benda mustahil. Mustahil. Diri perkara yang mustahil tu, diri dia tu ada ke tak ada? Anak Tuhan tu, anak Tuhan itulah yang dipanggil mustahil, benda yang mesti tiada. Jadi diri anak Tuhan tu ada ke tidak? Tak ada. Jadi Allah tahukan tiadanya perkara itu. Allah tahukan tiadanya perkara yang mustahil tadi. Sebagai contoh, Allah tahukan tiadanya anak Tuhan tadi. Tahukan ini yang dimaksudkan dengan mengetahui perkara mustahil. Mustahil ni benda tak ada. Jangan kita salah faham pula. Oh, makna Allah tahu benda mustahil. Tahu macam mana? Allah tahulah benda mustahil tu ada tapi tak wujud pula dah. Tahukan tiada lah. Baik, kita buat contoh gini nak dekatkan faham. Kita ada ilmu dah. Dah tak ada pula dah. Adalah. Kita ada ilmu tapi ilmu kita baharu. Jadi pening pula dah. Kita ada ilmu lah, cuma ilmu kita tu baharu. Tak seperti ilmu Allah. Baik, bila kita dah ada ilmu, maknanya kita ada pengetahuan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Baik, hari ni kawan-kawan kita, jemaah kita datang hari ni. Katalah ada 50 orang, katakanlah 60 orang. Baik, tuan-tuan tahu tak yang kawan-kawan kita ada hari ni? Tak tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga, ulang balik, ulang soalan. Soalannya, jaga, jangan cakap. Dengan soalan molek. Adakah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian mengetahui bahawasanya kawan-kawan kita hadir hari ni? Tahu ke tidak kawan kita datang? Itulah tadi. Gopoh jawab. Makna kita tahu yang kawan-kawan kita datang. Kita tahu yang kawan-kawan kita tu hadir. Mamat, Dolah, Timah, apa benda lah kawan-kawan kita tu. Makna kita tahu kan adanya di dalam dewan ni. Ini yang dimaksudkan dengan mengetahui perkara yang ada. Baik. Ada tak kawan kita yang tak datang ini? Ada. Baik, tuan-tuan tahu tak yang dia tak datang? Tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak menangis sekejap. Jaga soalan. Tuan-tuan, puan-puan, tahu tak yang Mamat tak datang hari ni? Tahu ke tidak? Itulah dia. Tahu kan tak datangnya, tahu kan tiadanya. Ini yang maksud tahu kan tiada tadi. Tahu kan yang dia tu tak wujud di sini. Ini yang dimaksudkan mengetahui tentang perkara yang tiada. Ini yang dimaksudkan mengetahui tentang perkara yang tiada. Bukan bermaksud kita tahu yang Mamat tu ada dah. Mamat tak ada, makna kita tahu kan tiadanya. Tahu kan yang Mamat tu tiadanya dalam dewan ni. Yang ada kita tahu kan ada. Yang hadir kita tahu kan kehadirannya. Yang tak hadir kita tahu kan tidak hadirnya. Faham? Ini tak tahu pula dah. Macam confuse macam tak confuse pun. Macam macam. Maknanya kita ada pengetahuan. Dengan pengetahuan yang ada pada diri kita ni, kita tahu kan kawan-kawan kita yang ada.
Dan kita juga tahu tentang kawan-kawan kita yang tiada. Itulah maksud mengetahui tentang benda ada dan mengetahui tentang benda yang tiada. Jadi kembali balik. Faham tak tu? InsyaAllah kembali balik dalam kitab kita tu. Jadi Allah Ta'ala memiliki pengetahuan. Jadi dengan pengetahuan yang ada pada Allah ni, Allah mengetahui tentang segala perkara yang wajib ada. Maksud Allah tahu tentang keadaan hakikat zatnya dan segala sifat-sifat dia sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan Allah mengetahui tentang perkara yang wajib. Perkara wajib ni ada ke tidak? Ada. Mana Allah tahulah tentang perkara yang wajib yang bersangkut paut dengan zat dan sifat dia tu. Dia tahukan adanya zatnya, Allah tahukan adanya sifat. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga mengetahui tentang perkara yang mustahil. Apa maksud Allah Ta'ala mengetahui tentang perkara yang mustahil? Bukankah perkara mustahil ni benda tak ada? Jadi Allah tahu macam mana benda tak ada? Maksudnya tahukan tiada lah. Macam tadi tu, tahukan yang kawan kita tu tak datang, tahukan tiadanya. Kan tahukan adanya. Mustahil ni mana benda tak ada, mana tahukan tiada. Ada berapa banyak perkara mustahil? Tidak terhitung banyaknya perkara mustahil, kerana lawan bagi perkara yang wajib. Perkara yang wajib ada berapa? Tidak terhingga, betul? Maka lawan bagi perkara yang wajib ni dipanggil perkara yang maka yang mustahil juga tidak terhitung. Maka segala perkara yang mustahil yang tidak terhitung ni semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Semua ada dalam pengetahuan Allah. Mana Allah tahukan tiadanya, Allah tahukan tidak wujudnya perkara-perkara itu. Faham insya-Allah. Kalau tak faham tak apalah, nanti ulang. Baik. Kemudian apa lagi? Dan yang harus yang harus apa maksud yang harus? Yang harus ni makna sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Perkara mungkin orang bagi. Perkara mungkin, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Terima pada akal adanya, terima pada akal tiadanya. Terima pada akal sungguhnya, terima pada akal tidak sungguhnya. Itu maksud perkara yang harus. Maka dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala juga Allah mengetahui tentang segala perkara yang bersangkut paut dengan perkara yang harus. Allah mengetahui segala-gala yang bersangkut paut dengan benda harus. Kita harus tak? Kita harus ke tidak? Harus. Dah kalau kita tak harus apa? Wajib. Kita ni harus ke mustahil ke wajib? Harus. Jangan keliru lah. Kita ni harus. Kita bukan wajib, kita harus. Sebabnya apa? Sebab dulunya kita tiada. Jadi ingat, perkara wajib, bila sebut wajib, dia dah ada sedia kala lagi. Itu wajib. Kita ni ada kemudian. Itulah menunjukkan kita ni bukan wajib. Manusia ni bukan wajib, manusia ni harus. Sebab tu ada yang hidup, ada yang mati. Kalau wajib dia mesti kekal ada, tak mati-mati. Kalau mustahil mesti tiada, tak boleh ada sampai bila-bila. Jadi kita ni manusia ni ada yang hidup, ada yang mati. Maka kita manusia ni bukan manusia saja, makhluk ni, alam ini semuanya termasuk dalam perkara yang harus. Ingat tu, tulis. Jangan malas tulis. Harus dengan mungkin samalah. Harus cakap Melayu, mungkin cakap Mak Saleh. Mungkin ni makna benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tapi yang belum dijadikan, itu mungkin. Jadi mungkin ni makna dia lagi umum. Bila sebut mungkin, sesuatu perkara yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Makna benda tu belum diciptakan lagi oleh Allah, tu panggil mungkin. Contohnya umur kita besok. Umur kita besok tu namanya mungkin. Adapun umur kita sekarang yang dah ada ni panggil makhluk. Makhluk-makhluk ni mana yang dah dibuat, yang dah dijadikan, yang dah ada. Yang dah ada ni panggil makhluk.
makhluk. Yang belum ada tu panggil mungkin. Makna boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh? Makhluk ke, mungkin ke, semua tu baharu. Semua tu baharu. Maka Allah Ta'ala mengetahui segala-gala yang bersangkut paut dengan mungkin ni, yang bersangkut paut dengan makhluk ni, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, satu persatu, secara meliputi, secara detail, satu persatu. Kemudian kita kena ingat, Allah Ta'ala mengetahui tentang sesuatu perkara itu dengan tidak didahului oleh jahil. Inilah di antara perbezaan sifat ilmu Allah dengan ilmu kita. Allah mengetahui tentang sesuatu perkara, sama ada yang wajib, yang mustahil, yang harus tadi, dalam hal keadaan tidak terdahulu oleh jahil. Tak terdahulu jahil. Faham tak? Tak terdahulu jahil. Maksudnya sebelum pandai tu tak pandai dulu, sebelum tahu tu tak tahu dulu. Itu yang dimaksudkan mengetahui dalam keadaan terdahulu jahil. Contohnya pengetahuan kita tentang bilangan kawan-kawan kita yang datang sini. Kita kat rumah tadi tak tahu berapa jumlah kawan-kawan kita. Bila datang sini baru tahu, baru maklum, oh ada seramai sekian. Sebelum kita tahu tadi itu yang dimaksudkan pengetahuan kita terdahulu jahil. Pengetahuan Allah dah. Hari ni kita ditimpa musibah, hari ni kita ditimpa bala. Bala musibah ni harus ke tidak? Harus. Masalah dalam hidup kita masuk dalam perkara harus ke tidak? Harus. Baik, soalannya, bila Allah Ta'ala tahu yang hari ni kita ada masalah? Sedia kala lagi Allah dah tahu. Sedia kala lagi Allah dah tahu yang hari ini kita ada masalah. Masalah ni datang, masalah tu datang, sekalian ni, macam-macam masalah datang dalam hidup kita. Jadi Allah tahu sejak bila? Sedia kala lagi. Allah bukan baru tahu. Ini perlu tuan-tuan. Allah tahu dah. Jadi tak payahlah nak stres sangat. Tak payah sampai nak putus asa daripada rahmat Allah. Wajib yakin masalah yang ada dalam hati kita ni Allah dah tahu sedia kala lagi dah. Dah tahu jadi, bukan Allah baru tahu, oh dia ni ada masalah rumah tangga hari ni. Oh baru tahu perangai bini dia macam ni. Oh baru tahu perangai laki dia macam ni. Oh baru tahu perangai anak-anak dia macam ni. Dah sedia kala lagi dah ada dalam ilmu Allah. Bahkan benda tu berlaku dalam hati kita, dalam hidup kita adalah dengan kehendak Allah. Cuma baru dijadikan, baru disampaikan masalah tu, dipanggil ta'alluq tanjizi qadim, bagi sifat qudrah. Sedangkan Allah dah tahu dah, Allah dah kehendak dah. Allah lah yang kehendak masalah tu datang dalam hidup kita pada hari ini. Bila Allah kehendak, sedia kala lagi. Bila Allah dah tahu, sedia kala lagi. Cuma baru hari ini Allah ciptakan masalah tu dalam hidup kita. Faham tak tu? Baik. Inilah ilmu Allah. Ni yang kata maha mengetahui. Kemudian yang maha mengetahui, yang mengetahui masalah kita tadi, Tuhan yang bagaimana? Apa sifat dia? Pengasih, penyayang, tidak zalim. Dia ada kuasa memberi bekas, dia boleh memberi manfaat, dan dia boleh memberi mudarat. Kalau kita ada seorang kawan baik. Kawan baik kita ni dia orang kaya, pemurah, pengasih, penyayang. Dia tahu yang kita ada masalah. Kita mengadukan masalah kita pada dia ni, yang kaya raya, pemurah, pengasih, penyayang ni sangat ambil berat dengan diri kita. Senang tak hati kita bila kita tahu yang masalah kita ni diketahui oleh kawan kita yang baik hati tadi? Senang. Sebab apa? Kita tahu pasti dia akan tolong kita. Pasti dia akan ambil berat, ambil peduli tentang kita, sebab dia bukan sebarang kawan. Dahlah kaya, pengasih, penyayang, hargai kita, tahu maknanya hargai kita. Ini Allah yang tahu masalah kita ni.
Mana hebat sifat kasih sayang Allah dengan kawan kita tadi? Dah apa? Inilah guna dia. Inilah suruh kenal Tuhan ni. Kadang-kadang ada orang bila timpa masalah seolah-olah macam dah tak ada tempat nak pergi mana dah. Itulah kembali kepada Allah. Dia mengetahui masalah kita sebelum kita tahu masalah yang kita hadapi hari ini. Dia dah tahu dah apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Dan dia pula pengasih, penyayang. Dia boleh memberi sesuatu apa yang kita nak. Sebab tu dia kata wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah yang tahu. Kerana apa? Allah ni boleh memberi berkas. Kita mengadu dengan kawan kita tu, belum tentu dia boleh tolong kita. Sebab dia tak ada kuasa memberi. Dia pun diberi. Dia pun dia dengan masalah kita. Tu je lah. Lepas tu kan kita dah tak ada, dia cerita masalah kita kat orang lain. Nampak tak tu? Buka aib kita pula. Sebab tu Allah sebaik-baik tempat tak payah risau lah. Allah tahu masalah kita. Sabar, sangka baik dengan Allah, akan datang jalan keluar insya-Allah. Bukan ambil jalan yang tak disuruh oleh Allah. Bukan kita bertindak mengambil jalan yang melanggar perintah Allah. Banyak manusia hari ini bila ditimpa musibah, masalah, lari daripada Tuhan. Patut makin dekat dengan Tuhan. Bila ada masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, lari daripada Tuhan. Patut makin dekat kepada Tuhan, makin jauh. Tu masalah kita hari ini. Bila tak ada ilmu, kita akan buat keputusan ikut hawa nafsu. Ikut syaitan, ikut hawa nafsu. Patut makin banyak masalah kita, makin dekatkan perhubungan kita dengan Allah. Ni dah. Bila ada masalah, jauh daripada Allah. Bila ditimpa masalah, daripada yang semayang tinggal semayang. Sebab ada masalah dalam hidup. Ada masalah ekonomi, yang semayang berhenti semayang. Yang tutup aurat, dedah aurat. Konon nak menterjemahkan perasaannya, kekecewaan ni dengan apa bala yang dihadapi tadi, nak menunjukkan yang dia tu tak boleh terima benda tu. Duk buat benda-benda macam tu, konon-konon Allah Ta'ala nak ikut kehendak dia. Konon-konon kita memberontak macam tu, Allah nak ubah takdir. Dah makin Allah benci dengan kita lagi. Ingat tu, makin Allah benci lagi dengan kita. Kalau kita hadapi masalah dengan benda yang mendatangkan masalah, menambahkan lagi kebencian Allah pada kita. Bukan makin Allah sayang dah. Sebab tu kena bertindak ikut akal yang dijaga oleh ilmu, bukan nafsu. Ada masalah, yang semayang tak semayang, yang tutup aurat dedah aurat. Sebab apa? Konon-konon nak terjemahkan. Konon-konon Allah nak ubah takdir dengan sebab kita punya tindakan macam tu. Dah minta ampun, maaf lah. Siapa kita? Allah tak berhajat pun dengan kita. Allah tak berhajat pun dengan kita. Kita buat macam tu, bala atas diri kita sendiri. Ini benda ni sangkut paut dengan hidup, tuan-tuan. Inilah akidah, inilah pegangan kita ni. Ini yang suruh belajar ni, suruh kenal Tuhan tu, faham Tuhan tu. Jangan risau, jangan bimbang. Allah dah tahu masalah kita dah. Sebelum kita cerita dengan kawan-kawan kita tu, Allah dah tahu, sebab Dia yang siapkan masalah tu dalam hidup kita. Kenapa? Allah nak uji sejauh mana yang kita ni kata kita ni beriman, tahu, yakin yang Allah maha bijak, maha mengetahui segala perkara, maha adil dalam mentadbir. Allah uji dah. Ingat, senang-senang ke nak menyatakan, nak mengaku beriman tanpa diuji ni? Beriman. Tapi bila Allah uji, na'udzubillah. Jadi iman kita tu, kita takkan tahu bagaimana kualiti iman kita tu kalau kita tak diuji oleh Allah. Sebab mengaku beriman siapa-siapa pun boleh. Orang munafik pun mengaku dia beriman, tapi zahir mereka tu tak beriman apabila Allah uji dia. Nak nyata yang dia tu sebenarnya tak percaya dengan Allah. Jadi kita ni tak tahu kita ni beriman ataupun tidak sungguh-sungguh selagi tak diuji oleh Allah. Sebab tu Allah uji kita, supaya kita sendiri tahu, betul ke aku ni beriman? Kalau aku betul beriman, apa tindakan aku yang sepatutnya? Bagaimana pegangan dalam hati aku sepatutnya pada Allah? Adakah aku dah mula berjahat sangka dengan Allah apabila aku diuji dengan bala-bala yang macam ni? Maknanya kalau aku berjahat sangka, mana aku tak beriman dengan Allah. Jadi lidah aku dusta, bohong. Mengaku beriman senang.
Sebab tu Allah uji tengok betul ke beriman. Beriman ni maksud orang yang yakin percaya dengan Allah. Tak ada syak, tak ada ragu langsung dengan Allah. Jadi Allah uji kita dengan benda-benda tu. Benda yang kita tak suka. Nak tengok adakah kita masih yakin dia mengetahui dengan benda yang kita dapat tadi, benda yang kita tak nak, minta jauh, minta simpang, malaikat selisih malaikat 44 kata dia. Tiba datang masalah. Adakah kita yakin yang mengaturkan itu Allah yang Maha Bijak? Adakah kita yakin Allah masih lagi bersifat adil atas diri kita, ataupun kita dah mula berjahat sangka dengan Allah? Jaga-jaga tuan-tuan. Tak semudah nak mengaku beriman begitu. Itulah uji. Orang tanya, kenapa aku diuji begini-begini? Sebab Allah nak suruh kita tahu tahap keimanan kita. Nak membuktikan yang kita ni memang benar-benar orang yang beriman, bukan sekadar di lidah. Sebab orang nak bezakan dengan orang munafik. Orang munafik di lidah dia mengaku dia beriman, tapi bila Allah uji suruh percaya yang Muhammad itu Rasul, dia tak nak. Tapi kata beriman lidahnya, tapi hati tak percaya Nabi Muhammad. Kita pun macam tu. Jangan risau, jangan bimbang. Apa saja masalah yang kita dah hadapi selama ni dalam hidup kita dan sekarang sedang kita hadapi, dan yang lagi-lagi akan datang ni, semuanya telah diatur oleh Allah untuk kita. Rezeki kita macam tu dah. Jadi kena jaga sangka baik dengan Allah. Tetap yakin dalam hati dia Maha mengetahui, dia Maha adil, dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Dia yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita atas dunia ni. Kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu apa yang terbaik untuk diri kita dalam hidup kita. Tapi Allah Maha ke siapa lebih tahu? Kita ke Allah? Betul? Yakin? Diam-diam. Kalau betul sungguh percaya, yakin, diam-diam. Jangan komplain takdir Allah. Itulah bukti kita yakin. Tak payah risau, Allah tahu. Ini tak sepatutnya, ya Allah, sepatutnya tak sepatutnya begini. Ini menunjukkan kita ragu-ragu. Kenapa perlu kata Allah tu tak sepatutnya? Jaga-jaga. Tipu daya syaitan nak rosakkan akidah tu halus, tuan-tuan. Dalam rukun iman, percaya dengan qada qadar. Percaya dengan qada qadar maknanya yakin apa yang berlaku dalam hidup kita ni adalah aturan daripada Allah. Siapa yang mengatur tadi? Allah. Allah yang mengatur tadi, ilmu dia bagaimana? Sempurna ke tidak? Sempurna. Ke Allah tak sempurna dalam nak mengaturkan takdir hidup kita? Ke kita yang lebih tahu nak atur bagaimana? Dah Allah. Dah kalau betul Allah, yakin. Terima apa yang berlaku. Jangan kata tak boleh terima. Jangan kata tak boleh terima. Tak boleh terima pun tetap jadi apa yang Allah kehendak. Kalau kita terima, kita dikasihi oleh Allah. Kalau kita tak terima, kita dibenci oleh Allah. Kita nak yang mana? Makna pahit-pahit pun kena terima, sebab inilah aturan Allah dalam ujian keimanan kita atas dunia. Kita nak memberontak macam mana? Nak terjun bangunan macam mana? Allah takkan ubah takdir dia. Dengan sebab kita tak seronok dengan apa yang Allah atur. Sebab tu ni semua, dunia ni tempat ujian, tuan-tuan. Jangan kita anggap bala banjir, hujan, kebakaran tu juga bala ujian iman. Ni yang dalam ni pun, ini lagi hebat daripada yang luar. Yang dalam ni lebih hebat lagi daripada ujian yang ada kat luar. Banyak orang yang tak boleh terima takdir, tak boleh terima takdir. Kau tak boleh terima, kau siapa kau tak boleh terima? Kau tak boleh terima, kau nak buat macam mana? Kau nak lari, nak cari Tuhan lain? Kan Allah ada firman, kalau tak suka dengan apa yang Allah dah hukumkan, pergi cari Tuhan yang lain. Allah halau. Makna nak menunjuk Allah sangat-sangat benci dengan orang yang tak boleh terima Allah. Pergi cari Tuhan yang lain. Ada ke? Ada? Mana nak cari? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mahu tak mahu, suka ke tidak, kena terima. Ingat senang nak dapat martabat hamba ni. Boleh masuk duit dalam sampul RM5 tulis kat luar hamba Allah macam tu. Bukan senang tuan-tuan. Nak jadi hamba Allah, masuk duit RM5 dalam envelope tulis hamba Allah. Jangan tulis nama, nanti riak pula tulis hamba Allah. Ingat senang nak jadi hamba Allah tanpa Allah uji. Tu iklan lah sambil-sambil.
Sebab benda tu sangkut paut ni dengan akidah kita ni. Kalau betul yakin Allah mengetahui macam ni, maknanya tak sepatutnya dalam diri kita ada sangkaan yang jahat terhadap Allah. Sebab kita yakin dia maha bijak, patutnya kita terima tak? Dah kita yakin Allah bijak, Allah tahu, Allah adil, Allah tak buat zalim pada aku, Allah tak pernah buat zalim pada aku. Maka kalau betul yakin begitu, terima saja apa yang Allah aturkan. Bukan kata tak boleh terima. Bukan kata tak boleh terima, tak boleh terima. Sampai bila tak boleh terima? Kena terima juga. Sebab itulah Nabi kata jalan nak masuk syurga ni benda yang menyakitkan. Nak masuk syurga ni menyakitkan. Banyak kena jumpa benda yang kita tak nak, tapi itulah jalan nak masuk syurga. Kalau yang jenis ikut kehendak kita, tu nak pergi satu tempat lagi tu. Tempat yang penuh dengan azab, yang tak ada kesenangan. Duduklah dalam tu selama-lamanya, duduk dalam azab. Sebab apa? Dah puas hati atas dunia. Apa nak dapat, apa nak boleh buat, ikut kehendak kita, dunia tanpa batasan. Buatlah. Ikutkan kehendak kita. Nak Allah ikut kita, Allah tak ikut kita, kita memberontak. Silakan. Tapi ingat tu tempat tinggal kita selama-lama tu, neraka itu, na'udzubillah. Kita ni orang beriman kena fikir. Nabi dah pesan jaga-jaga, Nabi kata jaga-jaga, hati-hati. Syurga tu dipagari dengan benda yang menyakitkan, benda tak seronok. Tapi sabarlah, kerana perjalanan yang tak seronok tadi sekejap je. Sementara hidup ni saja. Sabar, sangka baik dengan Allah. Bila dapat nikmat syukur, bila dapat bala sabar, sangka baik dengan Allah, redha dalam hati terhadap Allah. Perit-perit pun peritlah, menangis ke, melalak ke, melaung ke, sabar. Nanti sampai satu peringkat, sampai syurga tadi, duduklah dalam kesenangan selama-lamanya, yang takkan bertemu dengan sebarang masalah, selama-lamanya duduk dalam bahagia seronok. Jadi wajib kita yakin ada tempat yang tidak ada masalah langsung, bahkan penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Mana? Namanya syurga. Nak pergi ke situ, kalau kita betul nak lari daripada masalah hidup ni, buat amal soleh. Buat amal soleh, jaga diri kita baik-baik, ikut syariat zahir batin. InsyaAllah Allah akan hantar kita ke suatu tempat yang tak ada masalah langsung selama-lamanya. Kalau betul nak, usaha. Tapi kalau kita tak boleh terima masalah yang ada dalam hidup ni, dan kita nak tambah lagi masalah, pun ada tempat dia, iaitu mana? Neraka Allah. Tempat yang masalahnya takkan selesai sampai bila-bila, dan masalahnya beratus ribu juta kali ganda dengan masalah yang ada atas dunia ni, iaitu neraka Allah. Kita nak yang mana? Usahalah nak yang mana, usaha. Kalau nak syurga, usaha ke syurga. Kalau nak neraka, usaha buat sebab masuk neraka. Sungguhlah. Kalau kita tak usaha nak pergi syurga, maknanya kita sedang usaha nak pergi neraka. Kita nak usaha yang mana? Pilih, fikir. Allah bagi akal, boleh renung-renung. Kalau aku tak ikut jalan sini, makna aku sedang ikut jalan yang ni. Kita nak ikut jalan mana? Jalan yang ni akan membahagiakan aku selama-lama. Tapi dalam perjalanan ni memang banyak halangan, cabaran, dugaan. Tapi kalau aku sabar sekejap, sabar, bila sampai tempat ni aku akan selamat, lepas dari sebarang jenis masalah selama-lama. Duduklah di tempat tu dengan penuh kebahagiaan, kekayaan, kehebatan, keagungan, sampai bila-bila duduk berehat berseronok-seronok, tak perlu ibadat selama-lamanya. Tak ada masalah. Dunia ni memang tempat masalah, kerana masalah itu adalah cabang daripada ujian Allah Ta'ala. Jadi sabar, sabar, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sangka baik, Allah dah ajar dah. Bila datang bala, sabar, sangka baik. Sabar ni makna menahan hati kita daripada berjahat sangka dengan Allah, tahan hati kita daripada merungut-rungut, tahan hati kita, nafsu kita yang kadang-kadang mengajak kita agar tunjukkan yang kita ni memberontak dengan apa yang kita tak seronok tadi. Sabar ni makna menahan. Sambil itu sabar dalam nak membuat apa yang Allah perintah. Sabar dalam nak meninggalkan maksiat. Sabar dalam nak buat taat. Sabar dalam nak meninggalkan maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian bala daripada Allah. 3 sabar. Bila ada 3 sabar ni, insya-Allah sampai syurga lah kita, insya-Allah. Tapi sabar ni pahit.
Sabar ni perih. Sabar ni pahit sangat. Tak ramai orang boleh telan ubat pahit tadi. Sekalipun dia nak sihat. Dia nak sihat tapi bila bagi ubat baik, tak mau. Tapi nak sihat tak? Nak. Ni ubat, tak mau. Ni masalah kita ni. Nak syurga tak? Nak. Kena lalulah benda pahit. Tak nak. Jadi dah macam mana nak buat? Nak tolong macam mana? Nak syurga tapi tak nak lalui benda-benda pahit tadi. Sebab dah memang sunnah dia dah. Perjalanan dia dah. Nak masuk syurga ni kena telan benda pahit ni. Tapi kita tak sanggup. Itulah tempat satu lagi. Na'udzubillah. Jadi mau tak mau, tutup mata, tutup hidung, telan je lah. Kalau tak sampai syurga. Fikir gitu. Mudah-mudahan semua diberi taufik oleh Allah. InsyaAllah. Dan bagi ilmu itu habis. Wajib yang mustahil. Dan makna tidak sekali-kali, tidak jahil sekali-kali. Tak jahil sekali-kali. Wajib yakin Allah tahu apa yang berlaku dalam hidup kita ni. Sebab hidup ni masuk dalam perkara yang mungkin tadilah, yang harus tadi. Segala-galanya. Apa yang berlaku besok dalam hidup kita Allah tahu. Apa yang berlaku besok dalam keluarga kita Allah tahu dah sedia kali lagi. Dia yang aturkan. Dia yang aturkan. Bukan benda tu berlaku dengan tak kehendak Allah. Kan kita dah belajar bab iradat kan. Tidak ada sesuatu yang berlaku sengaja ataupun tidak, baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, melainkan benda tu telah diketahui dan dikehendaki oleh Allah. Sedia kali lagi dah. Bukan benda tu berlaku tanpa Tuhan kehendak. Allah tak bersifat lalai, Allah tak bersifat jahil, Allah tak bersifat dengan tergagah, terpaksa, leka. Dah, itu mustahil bagi Allah. Dan bagi ilmu itu satu ta'alluq. Allah suruh sabar. Bila sabar tu Allah bagi pahala yang banyak. Allah ampunkan segala dosa kita. Dengan sabar tadi tu. Sabar ni dia punya markah tak boleh nak letak, tuan-tuan. Tak boleh nak letak nombor. Punyalah banyak pahala sabar ni. Tak boleh nak letak angka. Kan? Tak boleh nak letak angka pahala sabar tadi. Sebab Allah tahu berat nak hadapi benda ni. Tapi Allah kehendak memang, kalau bahasa kita memang Allah sengaja aturkan benda-benda tu tadi nak uji kita. Dan bagi ilmu itu satu ta'alluq juga. Apa maksud ta'alluq? Peranan. Urusan sifat urusan sifat. Kalau urusan sifat qudrat, mengadakan makhluk, meniadakan makhluk. Urusan sifat iradat, menentukan makhluk nak adakan ke tak ada. Itu ta'alluq iradat, menentukan sama ada nak menjadikan ataupun tidak. Ni ilmu pula. Ta'alluq ilmu apa? Iaitu ta'alluq tanjizi. Tanjizi qadim. Apa arti tanjizi qadim? Tanjizi qadim bermaksud pada sedia kala lagi telah lulus dalam pengetahuan Allah. Tanjizi itu makna apa? Telah lulus, telah tertunai, telah berlaku, telah terjadi. Itu tanjizi ni dah berlaku. Tanjizi ni maknanya dah berlaku, dah jadi. Tanjizi. Kalau suluhi makna patut berlaku. Kalau suluhi maknanya patut berlaku. Ini bukan suluhi, ini tanjizi. Tanjizi maknanya dah berlaku. Qadim apa? Sedia kala. Kawinkan tanjizi dengan qadim. Tanjizi qadim maknanya telah berlaku sedia kala lagi. Pusingkan, sedia kala lagi telah berlaku. Artinya berlaku ataupun berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu, yakni mengenai benda yang wajib, yang mustahil, yang harus tadi pada sedia kala lagi. Sedia kala lagi, segala-galanya dah ada dalam pengetahuan Allah yang bersangkut paut dengan perkara wajib, mustahil dan juga segala-galanya. Dalam Quran kita banyak jumpa ayat. Ini saja cara nak terangkan. Tolong menggambarkan kelemahan Allah. Ini ambil mafhum aku ya. Misalnya Allah perintah satu, wujud dia akan al-mutul isafil ikhlas. Contohlah betul. Banyak jumpa itu ya. So itu menggambar solat macam terlalu mahal. Itulah contohnya ayat-ayat. Maknanya ujian pada kita. Sebab tu kita kena faham Allah Ta'ala menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, contohnya. Allah Ta'ala nak menguji siapa yang terlebih baik amalnya di sisi Allah.
Maksud di situ bukan untuk Allah mengetahui, untuk kita sendiri mengetahui dan menilai bagaimana keadaan tahap iman kita di sisi Allah. Bukan untuk Allah mengetahui. Allah menguji kita untuk kita tahu, bukan untuk Allah tahu, kerana Dia dah tahu segala-gala sebelum didatangkan uji. Faham tak ni? Jangan kita faham Allah uji ni sebab Allah nak tahu. Mana kalau Allah tak uji, Allah tak tahu tahap iman kita bagaimana. Dah, kita Allah uji agar kita tahu yang kita ni masih lemah, kita ni masih dhaif, kita ni masih tak sempurna. Kerana apa? Kerana telah terdahulu segala-galanya pada ilmu pengetahuan Allah tadi. Tu ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Makna segala-galanya tahap iman kita, semuanya segala-galanya dah ada dalam pengetahuan Allah sebelum kewujudan kita lagi. Sebelum kita dijadikan lagi, sebelum alam ni diciptakan lagi, dah ada segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Jadi kadang-kadang kita ni berasa baik, berasa bagus, berasa begini, berasa begitu, Allah uji kita dengan maksiat. Terjatuh kita dalam maksiat agar kita tahu yang iman kita masih jauh lemah dengan Allah. Bukan itu Allah tahu, Allah dah tahu sedia kala lagi. Dan siapa syurga, siapa neraka pun dah ada dalam ilmu Allah dah. Baik, sebab itulah ayat Quran ni kalau nak baca tafsir, baca dah, tapi hati-hatilah. Kita beli Quran, kita baca, boleh baca tafsir tu, tapi ada tempat-tempat yang kita nak kena hati-hati. Kalau tanpa persiapan kita mengenal Allah tu bagaimana sifatnya, nanti akan datang bisikan-bisikan daripada syaitan dan nafsu yang nak mengajak kita faham ikut nafsu kita, yang kadang-kadang boleh merosakkan kita. Bukan tak boleh baca, boleh, tapi tempat yang tak faham, wallahu a'lam. Jangan kita cuba-cuba nak mentafsirkan, jangan. Sebab bahaya. Itu kalamullah. Contoh macam tadi kan, soalan tu baguslah tu tanya kan. Jadi macam bercanggah dengan apa yang kita belajar kan. Dalam Quran Allah Taala uji supaya Allah tahu siapa kita contohnya. Jadi seolah-olah macam sebelum diuji Allah tak tahu bagaimana, bila dah uji baru Allah tahu. Jadi seolah-olah macam tu. Bukan zahir. Jangan pakai zahir begitu. Contohlah, contoh soalan baguslah. Tak faham kita tanya sebab ayat Quran, kita tak boleh ikut nafsu kita untuk faham sendiri, tak boleh. Sebab tu kalamullah ni benda besar, benda suci, kena hati-hati. Kena belajar tauhid, kena belajar akidah. Supaya kita tidak boleh nak mentafsirkan Quran ataupun hadis tu dengan sewenang-wenangnya. Tempat yang boleh faham dengan mudah faham, tempat yang muskil serah kepada Allah. Nanti jumpa tu guru tanya ni macam mana maksud dia ni, tak berapa faham. Jangan kita pandai-pandai, jangan baik. Sebab di situ ada tipu daya nafsu dan syaitan. Ujian untuk kita, Allah nak uji kita. Nak uji kita, betul ke kita beriman, Allah uji ya. Dah kata beriman, Allah uji, tengok betul ke beriman. Rupanya tak sempurna. Baiki. Bukan untuk Allah tahu, Allah dah tahu segala-galanya. Artinya berlaku mengetahui dan dulunya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Apa maksud sedia kala? Azali lah, azali sedia kala, qadim. Makna sesuatu yang tidak ada permulaan. Hari ni Allah tahu dah kita pakai begini, tahu segala-gala, tentang diri kita. Ada berapa helai lagi rambut atas kepala kita hari ni? Dalam ilmu Allah ada berapa helai rambut kita yang gugur daripada tubuh kita hari ni? Semua dalam ilmu Allah. Kalau hujan hari ni, berapa titik hujan yang akan turun ke bumi? Ada dalam ilmu Allah. Maha hebatnya ilmu Allah. Jadi jangan risau. Yang mengetahui tentang masalah kita tu Tuhan yang maha dahsyat pengetahuan dia. Bukan sahaja dia tahu, dia pengasih. Dia pengasih. Yang tahu masalah kita ni pengasih, penyayang, lebih daripada mak bapak kita lagi. Jadi tak payah risau. Tak payah risau lah. Tak payah risau. Dia tahu masalah kita.
Mengadu dengan dia, ya Allah gini-gini. Jadi kita mengadu bukan bermaksud Allah tak tahu masalah kita, nak menunjukkan sifat kehambaan kita. Nak merayu-rayu, nak merintih-rintih, nak mengadu-ngadu dengan Allah. Nak menzahirkan sifat kehambaan kita, ya Allah aku ni ada masalah gini. Tapi dalam hati sebenarnya kau dah tahu, ya Allah masalah ni sebab kau yang jadikan. Nak menguji aku bagaimana. Bagilah pertolongan pada aku, ya Allah. Bagaimana nak bukakanlah jalan-jalan. Macam tu. Bukan aku tak boleh terima, ya Allah. Aku tak boleh terima. Jadikan aku orang yang sabar. Jadikan aku orang yang sabar. Supaya aku dapat pangkat darjat yang tinggi di sisimu, ya Allah. Agar dosa-dosa aku diampunkan. Dengan sabar tadi, naikkan darjat, ampunkan dosa. Tak nak? Nak ke tak nak? Bohong. Kalau nak sabar, naik pangkat, naik nak. Tapi tak nak tak sanggup hadapi ujian, jadi tak dapat lah. Jadi bagi orang yang nak naik pangkat darjat, memang Allah uji. Makin tinggi darjatnya, makin hebatlah uji. Dah kita nak pangkat tinggi, Allah ujilah dengan berat-berat. Kenalah hadapi. Sabar dan kebaik dengan Allah. Jangan risau, Allah tak zalim kita. Maha suci Allah daripada buat zalim. Zalim ni sifat mustahil, sifat kurang. Mana boleh ada zalim pada Allah. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Yakin dengan kelebihan yang Allah janjikan dengan sebab sabar tadi. Ada orang jauh lebih dahsyat lagi ujian ni daripada kita. Lakinya dibunuh, bini dibunuh, anak-anaknya dibakar. Kita tak sampai tahap tu pun. Masalah kita tak sampai, tak sama macam saudara kita di Palestin. Jadi janganlah seolah-olah kita yang paling berat Allah uji atas dunia ni. Jangan. Syaitan duk hasut, syaitan ambil kesempatan bila kita ada masalah. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu dengan makna mengetahui dengan sungguhnya perkara yang wajib. Ini tadi mengetahui tentang perkara yang wajib. Wajib ni apa? Makna perkara yang dah ada sediakan. Jadi dengan ilmu Allah Ta'ala tu, nyatalah pada pengetahuan Allah tentang segala perkara yang ada tadi tu, yang wajib ada tadi. Tahukan sungguhnya ada perkara yang wajib yang bersangkut paut dengan zat dan sifat-sifat Allah. Dan mengetahuinya Allah dengan segala yang mustahil itu dengan mana-mana? Mengetahui dengan tidaknya. Makna Allah tahu tentang tiadanya, Allah tahu tentang tidak sungguhnya perkara itu. Ini yang dimaksudkan dengan mengetahui perkara yang mustahil. Macam tadi tu, contoh kita buat tadi. Kita tahu yang kawan kita tiada. Tahukan tiadanya kawan kita tu di sini. Tahukan yang kawan kita tu tiadanya di sini. Yang ada kita tahukan ada, yang tak ada kita tahukan tiada, tak adanya. Dan mengetahui perkara yang harus itu dengan makna apa? Mengetahui akan ada. Benda harus sekarang ni tak ada lagi. Benda tu akan wujud, akan datang, akan muncul, akan datang. Dah ada dalam pengetahuan Allah yang benda ni akan berlaku pada sekian hari, sekian tarikh, sekian waktu, sekian tempat, begini dan begitu. Segala-galanya semua dah ada dalam pengetahuan Allah. Contohnya masalah dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita yang lagi akan datang dah ada dah dalam pengetahuan Allah. Kita akan hadapi apa pula ujian lepas daripada ni. Boleh jadi ujian yang akan kita hadapi ni lebih berat ataupun lebih ringan daripada apa yang kita dah hadapi. Begitulah juga nikmat boleh jadi akan datang ni, makna ada nikmat yang lebih baik, yang lebih membahagiakan yang akan datang. Pun seandainya begitu dah ada dalam pengetahuan Allah. Kita tahu, kita tak tahu. Kalau tahu tak jadi ujian lah. Kalau tahu tak adalah jadi ujian, dah tahu dah. Seronoklah kita. Seronoklah kita. Ya Allah turunkanlah bala, ya Allah banyak sikit ya Allah bala. Yang kita minta jauh tu sebab kita tak tahu hikmah dia. Apa kebaikan yang kita dapat di sisi Allah tu yang kita minta jauh. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, kebaikan dan keuntungan yang kita perolehi dengan asbab ujian tadi, tak ada dah kita nak minta doa yang macam tu Dah tentulah kita minta doa yang menjadi asbab
kita akan mendapat pangkat darjat yang tinggi di sisi Allah. Dan mengetahui perkara yang harus itu, mengetahui akan ada, makna akan berlakunya benda tu. Benda tu akan berlaku, diketahui oleh Allah. Kita tak tahu lagi, tapi dah ada dalam ilmu Allah, benda tu akan berlaku. Ikutlah yang akan berlaku tadi, baik ataupun buruk, atau tiada, atau benda tu tak akan berlaku pun Allah tahu, atau akan tiadanya, makna akan tiadanya benda tu akan hilang, benda tu akan musnah, benda tu akan binasa bila-bila, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Sebagai mengetahui yang nyata, yang terang, yang jelas, bukan kesamaran dah. Allah tahu sesuatu tadi tu, perkara yang wajib, mustahil, yang harus tadi tu, bukan dalam bentuk kesamaran, bukan agak-agak, bukan congak-congak, bukan dalam keadaan zon, boleh jadi tahu tapi tak berapa terang, dah, bukan maksud begitu. Macam kita lah, kita tahu benda ni tapi tak berapa pasti, tahu tapi tak berapa pasti. Dah, ilmu Allah bukan macam tu. Tak berapa pasti, tak terang tu semua sebuku sepapat jahil juga nama dia. Tahu tapi tak pasti, tu jahil. Tahu tapi lupa. Tahu tapi dah lupa. Tahu tapi tak jelas. Tahu tapi tak yakin. Tahu dalam bentuk syak. Itu semuanya sepupu sepapat jahil. Berpapah, gi mari, berbolak-balik. Itu semuanya adik-beradik sepupu sepapat jahil. Maha suci ilmu Allah sedemikian. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah Ta'ala atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Itu berpapah. Berpapah ni berbolak-balik. Macam kita kan kita kadang-kadang tahu benda tu tapi berbolak-balik. Ya ke tidak? Ustaz datang ke tidak ni? Ada kata datang, ada kata tak datang. Datang ke tidak Ustaz ni? Dia bolak-balik. Kalau tak datang, menyesal aku datang. Gitu. Kalau aku tak datang, awal-awal lagi aku tak datang. Tak ada kena-mengena orang sini, orang tempat lain. Jadi itu namanya berpapah. Tahu tapi tak kejap. Boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Jadi ilmu Allah Maha Suci, bukan sedemikian. Dan tidak terdahulu jahil. Apa maksud tak terdahulu jahil? Tadi dah beritahu dah. Maknanya bukan Allah tu tahu selepas daripada tak tahu, bukan. Contoh, saya pakai baju hijau hari ni, bukan maksud semalam Allah tak tahu, hari tu Allah tak tahu, tahun lepas, 10 tahun lepas Allah tak tahu, hari ni saya pakai baju hijau, dah tahu, dah sedia kala lagi yang hari ni, saat ni, detik ni, ketika ni, baju ni ada pada tubuh badan saya. Allah tahu budak tu melalak hari ni. Bila Allah tahu, sedia kali lagi Allah tahu dah. Budak-budak. Kalau orang tua melalak cubit kan. Ni budak-budak, nama budak-budak. Tak apalah, insya-Allah lah kita lebih kurang lah insya-Allah. Sebab kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang jadi asbab juga kita tak boleh nak belajar. Jadi haraplah saya bagi wakil bagi pihak maknanya minta maaf lah kalau ada gangguan sikit lah. InsyaAllah suara kita kuat, insyaAllah. Betul? Ya sungguh betul lah macam tu. Kalau tak, sampai bila kita tak boleh nak belajar. Nak belajar tapi dengan sebab anak gini. Jadi insyaAllah orang mengaji kan, orang mengaji hati dia baik. Dah kata ngaji, makna orang mengaji ni orang yang memahami. InsyaAllah, InsyaAllah. Sebab tu Tok Guru saya pesan, dia kata kau kalau dah kahwin besok dah ada anak, jangan suruh mak bapak kau jaga. Bagi peluang mak bapak kau nak ibadat. Sebab dulu daripada kau kecil, mak bapak kau tak boleh nak pergi surau masjid dengan sebab nak jaga kau. Ni kau dah besar, kau dah kahwin, kau nak nyusahkan lagi mak bapak jaga anak kau pula. Jadi bila masa mak bapak kau nak pergi buat ibadat, sungguh Tok Guru dipesan macam tu. Besok anak kau dah cucu pula, jaga cucu pula, jaga anak kita punya anak pula. Dah bila masa mak kita nak pergi baiki tentang bab sembahyang dan sebagainya. Padahal umur dia makin lama makin pendek. Daripada dulu dia tak ada masa nak dekatkan diri dengan Allah, asbab kita.
Baik kita upah orang lain, bayar orang lain daripada menyibukkan mak bapak engkau, daripada nak jaga anak engkau sampai dia tak boleh nak buat ibadat sebab engkau. Dia kata macam tu. Jadi saya sampaikanlah nasihat Tok Guru tu mudah-mudah bermanfaat. Memang sungguhlah dia cakap gitu. Kadang makcik jom ma pergi surau nya jaga cucu. Tu. Nak poi tapi nya budak-budaknya berserepahnya siapa nak jaga. Tu. Sungguhlah. 40 orang cucu jaga. Mak saya saya anak buah dekat 60 orang, lebih kurang gitu. Cucu 60 orang mak saya. Dia adik-beradik 11 orang, saya nombor 11. Saya nombor 10. Adik-beradik saya 11 orang, saya nombor 10. 5 lelaki, 6 perempuan. Saya bongsu lelaki bab tu manja sikit. Baik, cari tempat berhenti. Mana? Dan dalil atas ada ilmu Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Mana dalilnya? Ni dalil akli pula. Dalil nakli dah ada dah tadi tu kan. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu dah ada dah dalil Qurannya. Ni dalil bangsa akal pula. Mari kita fikir. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Tilik kepada makhluk ni, tengok kepada makhluk ni, tilik kepada alam ni, tilik kepada diri kita sendiri. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak memiliki ilmu, nescaya adalah ia betul ke tidak akal kita fikir macam tu? Kalau Allah tak ada ilmu maknanya jahil. Maka apabila jahil ia Allah, tentulah tidak mengkehendaki. Ini nisbah akal kita fikir. Kalau Allah tak ada pengetahuan, dah tentulah Allah takkan ada kehendak. Ini nisbah akal fikir. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak timbul kehendak? Gitu. Baik, apa yang jadi pula kalau Allah Ta'ala tak ada kehendak? Dan tidak menentu, dan apabila jahil ia, tentulah tidak mengkehendaki dan tidak menentu. Makna Allah Ta'ala tidaklah nak menentukan menjadikan alam ataupun tidak, sebab dia tak ada kehendak. Sebab peranan kehendak tu nak menentukan makhluk tu nak dijadikan ataupun tidak. Ni tiba-tiba Allah tak ada kehendak. Bila Allah Ta'ala tak ada kehendak, maka Allah takkan menentukan. Kerana yang jahil itu tidak mengetahui, dan apabila ia tidak mengetahui, tentulah ia tak pandai, dan apabila dia tak pandai, tentulah lemah daripada nak menjadikan makhluk ini. Dan iaitu Allah Ta'ala lemah daripada nak menjadikan makhluk ini kerana dia tak ada kehendak, dia tak ada ilmu, hukumnya batil, salah. Kenapa pula salah? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ni dah ada dengan kita sendiri melihat dengan mata. Jadi bagaimana kita nak mengatakan Allah Ta'ala tu tak ada ilmu, Allah Ta'ala tu tak ada kehendak, sedangkan kita ni dah wujud dah. Jadi kewujudan kita ni adalah merupakan sebahagian daripada dalil, bukti yang menunjuk Allah Ta'ala itu ada kehendak, Allah Ta'ala itu ada pengetahuan. Kalau Allah tak ada pengetahuan, tak ada kehendak, nescaya tidak adanya alam ini. Nescaya tak adanya alam ini. Kalau begitu, kejaplah di hati kita, tetaplah di hati kita, teguhlah di hati kita, jazamlah di hati kita bahawasanya ada pada Allah Ta'ala itu sifat ilmu, pengetahuan. Ianya Allah tidak jahil. Itulah dia pengetahuan, pengakuan yang sebenar. Jadi jangan sekadar kita tahu Allah Ta'ala mengetahui, bahkan kita kena faham maksud Tuhan mengetahui, agar boleh kita membezakan pengetahuan Allah dengan pengetahuan makhluk. Ianya Allah tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat, yang sama, yang serupa, yang selari dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala. Ini di antara dalil lain pula. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tanya. Ibarat satu sindiran daripada Allah. Adakah tidak nampak engkau? Adakah kau tak nampak, wahai makhluk, wahai hamba Allah? Adakah kau tak nampak
Ataupun adakah kau tak tahu? Adakah kau tak yakin bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada ia di dalam bumi ini? Adakah kau tak tahu? Allah hadapkan soalan tu pada kita. Kita nak jawab macam mana? Adakah kita tak tahu yang Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala perkara yang ada di dalam langit dan bumi? Adakah Allah tak tahu? Jawab macam mana? Tahu tidak? Ke ada yang belum tahu? Ke ada yang belum tahu? Allah tanya, adakah kamu tak nampak? Adakah kamu tak tahu yang Allah tu maha mengetahui perkara yang ada di dalam langit dan bumi? Adakah kamu tak tahu? Tahu tidak? Kalau tahu, yakin ke tidak? Sungguh yakin? Baguslah, alhamdulillah lah. Jangan tahu tapi tak yakin pula. Sebab orang yang tak beriman, orang munafik, dia hanya tahu tapi tak dia tahu tapi dia tak yakin. Dia tahu Allah tu mengetahui, dia tahu tapi dia tak yakin Allah Ta'ala tu mengetahui segala perkara. Sebab tu menjadikan dia ragu-ragu dengan Allah. Sebab dia hanya tahu tapi dia tak yakin. Sebab tu dia mempertikaikan. Sebab dia tak yakin. Kalau dia yakin, dia tak akan pertikaikan kalamullah. Jadi Allah tahu segala perkara yang ada dalam langit bumi ni. Masuklah diri kita, masuklah dalam hati dan sanubari kita. Semuanya masuk dalam erti kata barang yang ada di antara langit dan bumi tadi. Adakah Allah tak tahu? Jadi kita boleh tanya macam ni, adakah Allah tak tahu masalah yang tuan-tuan hadapi? Adakah Allah tak tahu masalah yang kita hadapi? Tahu. Sejak bila Allah tahu? Sedia kala lagi. Dah dia pula pengasih penyayang. Jangan risau, jangan bimbang. Jaga hati kita. Sabar. Sabar ni maknanya, sabar ni maksudnya apa? Menahan daripada kemarahan akibat daripada sampai kepada kita benda yang kita tak mahu. Bila sampai kepada kita benda yang kita tak nak, yang kita tak ingin, yang kita tak mahu, akan timbul kemarahan. Maka inilah fungsi sabar tadi. Nak menahan kemarahan tadi. Nak mengawal kemarahan yang terbit daripada kita mendapat benda-benda yang kita tak mahu. Itu fungsi sabar tadi. Sebab kalau tak dikawal dengan sabar tadi, marah tadi akan meletup. Dia akan memberi kesan kepada anggota kita. Bila marah tu tadi meletup, tak dikawal dengan sabar, dia akan merebak ke lidah kita. Maka lidah kita akan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya kerana nak menterjemahkan kemarahan yang ada dalam hati kita. Tapi kalau ada sabar, dia boleh tahan lidah. Nak cakap tapi dia tahan. Kalau nak ikutkan, macam-macam keluar ni kagak. Nuklear, bom atom, bom apa lagi, semua boleh keluar. Tapi sabar. Sebab kenangkan pahala banyak aku dapat ni. Allah ampunkan dosa aku, Allah sayang aku, nama aku ni masyhur di sisi para malaikat. Duk sebut-sebut nama aku, orang yang sabar. Tertahan sikit. Tapi kalau tak sabar, kadang-kadang diterjemahkan pada anggota kita. Pang katanya, cabut gigi 3 batang. Marah tadi, bila tak ditahan, dia merebak ke anggota kita. Kadang boleh jadi asbab memukul, menumbuk, membunuh dan macam-macam lagi. Kadang lidah kita memfitnah, memaki hamun, mencaci, mencela, mengumpat. Ini sebab apa? Kemarahan yang tak ditahan dengan sabar tadi. Yang ni fungsi sabar tadi. Kawal kemarahan tu. Marah tak boleh buang, boleh kawal. Sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, marah ni macam anjing. Sifat marah ni macam anjing. Kena didik dia supaya jadi anjing mu'allamah, anjing yang terpelajar. Anjing yang mendengar kata tuan dia. Gi, dia pergi. Mari sini, dia balik. Gigit, dia gigit. Lepas. Panjat pokok petai, dia panjat pokok petai. Anjing yang mu'allamah. Tapi kalau marah yang tak dididik tadi, seperti anjing gila. Ikut dan dia nak gigit, dia gigit. Dia tak suka, dia tak seronok, dia gigit. Dia tak kira. Itu anjing gila, ibarat marah yang tak terkawal.
Jadi sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, marah ni bukan disuruh buang, mustahil buang marah ni. Kalau boleh buang marah ni, wajib datangkan balik. Haram buang kemarahan. Kenapa? Kerana marah ni adalah alat yang Allah jadikan untuk mengajak benda baik dan mencegah kemungkaran. Sebab tu kena ada marah ni. Cuma digunakan pada tempat yang sepatutnya. Tapi kalau tak terkawal, dia jadi merosakkan diri kita. Itu tadi sabar tadi. Kita nak benda lain, sampai kepada benda lain, marah kita. Ni yang kadang-kadang diterjemahkan dengan muka kita. Berkerut muka. Orang tambah masalah, tengok muka lagi tambah masalah lagi tengok muka kita. Sebab apa? Terjemah dengan muka tadi, marah tadi. Bagi salam pun tak nak jawab. Salam. Marah terjemah. Selisihkan kita, angkat tangan ni buat dia. Tu marah tu. Contoh. Jadi sabarlah. Sabar ni menahan kemarahan. Kawal. Sebab tak nanti kan dia jadi macam-macam. Itulah sabar. Pahala sabar ni, masya-Allah, hebat. Hebat sangat-sangat pahala sabar ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Allahumma amin. Minta ya Allah bagilah kekuatan aku ni, tak boleh sabar ya Allah. Aku ni selalu nak mengomel, nak membebel, nak mengadui, nak macam-macam lah. Allah tahu tu. Tapi kita nak cerita jujur dengan Allah. Ya Allah, aku ni begini, tolonglah ya Allah. Aku tak sukalah dengan diri aku ni yang macam ni ya Allah. Aku nak jadi orang baik ya Allah. Aku nak jadi macam orang tu, macam-macam ujian tapi tapi sabar dia. Tak ada pun dengar perkataan yang jahat-jahat keluar daripada mulut dia. Ya Allah, aku nak jadi macam tu. Bagilah pertolongan. Pernah minta macam tu? Pernah minta? Kita minta ya Allah nak kaya macam dia. Ya Allah, dia baru tukar gelang emas baru, aku nak macam tu ya Allah, bagilah. Jangan minta benda-benda tu saja. Memang benda tu orang panggil perhiasan dunia. Ni benda yang mulia-mulia, menjadikan kita mulia di sisi Allah ni, kena minta juga. Ya Allah, aku nak jadi sabar macam orang tu. Aku nak jadi orang yang merendah diri macam orang tu. Minta jugalah. Jangan tak minta. Sebab tu Allah tak dorong kita. Sebab kita tak pernah minta. Yang kita minta duit. Harta kaya tu yang kita minta. Tapi sifat-sifat mulia tadi kita tak pernah minta pun. Minta juga insya-Allah. Nanti Allah akan bagi. Tapi Allah nak tengok kita bersungguh ke nak. Tanda orang tu bersungguh nak, dia akan minta selalu. Selalu dia minta. Tiap-tiap solat dia mesti minta, ya Allah, aku nak jadi orang sabar. Itu menunjukkan dia nak sangat jadi orang sabar. Pasti akan datang pertolongan Allah. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni panjang sikitlah sebab cover minggu lepas cuti kan. Tapi boleh jadi minggu depan cuti lagi ni. Boleh jadi. Mungkin ni bukan keputusan, ni mungkin dia dah mengaji. Kebarangkalian harus mengaji, harus cuti. Gitu. Dan barang yang ada di dalam langit bumi hingga akhir ayat, maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada pada Allah Taala sifat ilmu, ianya Allah tidak jahil. Wallahu a'lam. Sabarlah, Allah Taala tahu segala-galanya. Orang buat jahat dengan kita, orang khianat kita, orang fitnah kita, orang menanya kita, semua tu ada dalam pengetahuan Allah. Jangan risau. Masalah kita tadi, Allah yang Maha Pengasih, penyayang dengan kita tadi, dia tahu. Jangan risau, jangan bimbang. Jangan risau, jangan bimbang. Allah tahu. Pasti akan datang balasan daripada Allah. Insya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekadar itu saja, lebih kurang salah silap saya minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kuturi musa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allah